Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Assalamualaikum. khabar? Mawar nama? Ya, betul. Boleh perkenalkan diri dari mana Mawar? Mawar daripada Johor Bahru. Suara tak berapa kuat lah Mawar, boleh tak kuatkan sikit? Eh, dengar tak? Okey, cuba sebut hello. Hello. Okey. Anda yang berada di ruangan komen, boleh tak dengar suara Kamal pula? Suara Mawar dengan jelas. Dengar tak? Hello. Sekejap. Mawar pakai apa? Sekarang ni pakai earbuds ke? Dengar tak? Okey. Hello. Clear. Dengar tak? Oh, okey. Mawar dari mana tadi? Ya. Mawar dari mana tadi? Johor Bahru. Johor Bahru. Ya. Okey. Oh, macam mana keadaan Johor Bahru sekarang? Musim hujan ke, musim panas ke? Macam mana? Oh, musim ada jugalah hujan tapi taklah orang kata lebat selebat-lebatnya kan. Dia macam sekali lalu macam tu lah. Okay. Mawar ada berapa kisah yang nak dikongsikan pada malam ni? Banyak kisah tapi Banyak. mana yang sempatlah saya cerita. Ya ke? Boleh. Jangan sampai lepas Zuhur sudahlah ya. Okey, Mawar. Silakan dengan pengalaman anda. Okey, saya mulakan cerita pertama saya. Kisah ni dalam tahun 2011. 2011 tu saya suami saya rajin pergi memancing. Bunyi apa tu? Ya. Suami saya rajin pergi memancing. Jadi satu hari tu dia nak pergi mancing laut dalam lah, dalam 2-3 hari macam tu. Jadi saya pun bagi tahu dengan dia, saya takut nak tinggal seorang-seorang kat rumah. Jadi saya nak ajak kawan-kawan satu tempat kerja saya untuk teman saya tidur kat rumah lah malam tu. Okay. Jadinya jadi saya pun beritahulah dengan kawan-kawan, cakap korang boleh teman tak aku. Laki aku tak ada lah malam ni, dia pergi mancing kan, mungkin dalam 2-3 hari dia pun balik kan. So teman kan. Tu dua orang pun cakap okey lah, kira macam Mawar bertiga lah. 2 orang tu kawan Mawar lah. Jadi waktu dia orang sampai malam tu, kita orang borak macam biasa lah, gurau-gurau apa semua kan. Lepas tu ibu mau cakap dengan dia orang, kalau korang nak tidurlah, kita orang bentang foto depan TV lah. 3 orang lah tidur kat situ kan. Jadi betul orang cakap lah, kita orang ni dah ngantuk, nak tidur dululah. Lepas tu macam kalau korang tidur dulu, sebab masa tu Mawar tak mengantuk lagi lah. Macam layan telefon kan, tengok Facebook, WhatsApp apa semua kan. Jadi tu lepas tu tiba-tiba Mawar pun tak sedar bila Mawar terlelap malam tu. Tiba-tiba salah seorang kawan Mawar, salah seorang tu dah, dia Mawar tak tahulah Mawar macam mimpi ke ataupun tapi Mawar rasa bukan mimpi, macam memang betul lah benda tu kan. Salah seorang kawan Mawar tu dia mencangkung macam melutut macam tu.
dia merenung kat arah Mawar. Kira macam jarak tu sedepa lah macam tu. Sebelah Dekat sebelah juga kan. tu. Ha? Dekat juga tu. Betul. Lepas tu Mama pun macam masa dalam keadaan dalam keadaan kan lampu ruang tamu kita orang dah tutup lah macam gelap-gelap. Sama-sama macam gitulah. Mama nampak dia mencangkung dengan rambut dia ke depan. Lepas tu kan bila rambut dia kena kipas angin, dia macam apa? Dia ternampak-nampak dia punya mata tu. Mata Apa ni, dia saya cakap macam baru dengar cerita ni kat room sebelah tadi katanya. Apa teruskan Mawar? dia apa ni, dia macam bulat, mata dia bulat merenung Mawar. Semua orang cakap dengan dia kan, Mawar cakap macam ni, kau ni kenapa tak tidur lagi macam tu. Lepas tu Mawar pun tak cakap banyak. Macam kita pun macam dalam keadaan macam cakap, macam dia macam seolah-olah Mawar macam pelik tak. Ketakutan tu ada lah, tapi taklah macam takut sangat. Macam kita biasalah macam tu je kan. Jadi dia macam apa ni, dalam firasat Mama tu mengatakan bahawanya dia masih tengok Mama lagi. Tapi Mama dah nak sambung, Mama sambung tidur balik, tapi menoleh ke arah lain, bukan ke arah dia. Macam membelakangi dia lah. Jadi dia cakap, Mama tak sambung bercakap dengan dia, semua sambung tidur sampai besok pagi. Sampai sekarang Mama tak bagi tahu dia lah apa yang terjadi malam tu. Sampai sekarang dia tak tahu. Yang pelik tu dia cuma pandang dengan mata yang bulat. Betul. Tapi dalam keadaan selama tu Mama rasa, bukan orang kata tak adalah takut, cuma perasaan takut tu, perasaan pelik tu melebihi perasaan takut. Sebab dia ni Dia tak bertindak apa-apa lah. Tak ada. Dia mencangkung macam tu je. Macam melutut. Macam lutut dia tu kena kat muka dia tu kan. Mencangkung macam tu. Sambil dia merenung macam tu. Lepas tu Mama cakap dalam hati lah, tak engkau lah. Aku macam, kita pun dah macam mengantuk kan macam tu kan. Kita pun dah mengantuk, macam malah nak layan lah benda-benda macam tu kan. Macam kita pun tak fikir benda apa benda kan. Itu yang jadi macam benda ni mungkin bagi orang macam tak seram je kan. Tapi itulah, dia macam misteri lah macam tu. Pelik-pelik. Kenapa? Kenapa kau mencangkung tengok aku macam tu? Macam tu lah. Betul. Norinsan Hussein, terima kasih hadir. Sahabat jadi, lama. Okey, teruskan. Mama pun macam besoknya dia dah balik apa semua, Mama tak cerita pun dengan dia apa berlaku. Sebab Mama tak nak, macam takut dia fikir yang Mama ni nak buruk-burukkan dia ke apa ke kan, macam tu. Sedangkan benda tu memang dia lah sebiji dengan pakaian apa semua, memang dia lah. Mama tak cerita pun sampai sekarang. Jadi pada waktu siang tu kan, pada waktu siang tu dia punya perwatakan macam biasa-biasa je lah. Macam biasa. Macam bergurau, melawak macam tu. Macam peramal. Pada malam tu yang pelik sangat tu lah. Memang pelik sangat. Lepas kita orang borak-borak, lepas tu Mama bercakap, kalau korang dah ngantuk, korang tidur lah. Aku kejap-kejap lagi kot. Masa tu Mama pun tak sedar bila Mama terlelap. Masa Mama tersentak terbangun macam tu kan. Tersentak bangun tu Mama nampak dia macam tu. Tapi mungkin bernasib baik sebab tak tegur. Lebih-lebih takut pula nanti kan jadi apa-apa malam tu kot dia kena ceria ke apa kan. Takut juga kan. Jadi Mama pun mengambil keputusan untuk mendiamkan dalam diri dan juga tidur juga, tapi macam tidur ayam lah. Ya betul. Tidur ayam. Mawar? Jadi macam
Tidur-tidur ayam pun dalam keadaan macam pelik, sangat-sangat pelik. Takkanlah mau nak bangun balik semula nak tegur dia lagi kan, memang tak lah. Sebab naluri mengatakan kita macam berasa yang dia merenung lagi dalam keadaan Mawar nak sambung tidur balik tu. Tapi kalau dengar-dengar cerita daripada kawan-kawan yang lain, dengar-dengarnya dia ni, dia cakap hijab dia terbuka. Maksudnya dia ni kalau dia macam ada menolong perawat, dia boleh nampak sesuatu kat badan orang yang dia rawat tu. Maknanya kalau macam hijab terbuka ni, dia bukan satu kelebihan kan. Dia mungkin dia di dalam dia perlu dirawat ataupun dia dalam tak sihat lah macam tu. Sebab hijab dia terbuka macam tu. Kata ABC kat sini, kalau saya memang tak boleh tidur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang keadaan macam kita pun tak fikir benda-benda macam itu boleh jadi. Jadi kita pun abaikan lah kan. Macam mungkin. Terima kasih Wan Syah. Tapi dalam hati cakap juga, dia ni kenapa, sakit perut ke? Macam tu lah. Macam tu, macam kau sakit perut ke? Tapi dalam keadaan yang pelik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa perlu mencangkung dan merenung macam tu? Dengan mata yang besar dan merah macam itulah. Merenung tanpa berkelip. Kenapa kan? Ni. Betul tak? Menjadi satu tanda tanya kan? Memang itulah dikatakan misteri. Tak tahulah benda ni menyeramkan ke, tapi memang perasaan pelik tu lebih daripada perasaan takut. Pelik. Jadi Mama pun tak tahu kenapa besoknya mau macam tapi berat. Esoknya bila nak tanya serba salah pula ya? Serba salah dan macam macam berat nak cakap benda tu. Lagi satu mau fikir kalau mau cerita, takutlah dia macam fikir Mawar ni macam fikir bukan tentang dia ke apa kan. Kita pun lagipun Mawar pun dia pun bukan orang Johor. Dia ni berasal pada Kedah. Dia bekerja dekat Johor lah. Mawar pun kenal dengan dia pun dalam 2, 3, 4 bulan macam tu. Baru je berkawan dari tempat kerja macam tu. Jadi kita pun tak tahu sangat lah salah silah dia punya family dia ke apa ke macam tu. Kita pun nak tanya lebih-lebih, tak nak lah macam menyinggung perasaan dia kan. Takut nanti dia tak nak teman lagi kan? Itulah sebab suami pula dia memang jenis pemancing rega, memang suka pergi mancing macam tu. Lepas tu cerita yang kedua dekat rumah yang sama juga. Masa tu baru-baru pindah jugalah, baru-baru pindah rumah. Biasalah perumahan baru kan, tak ramai yang duduk lagi. Yang ada pun jiran sebelah rumah ni, depan, kiri, kanan je. Yang lain semua belum ada orang yang beli rumah tu, belum duduk lagi lah kan. Macam rumah baru macam tu. Biasa rumah baru ni kalau kita duduk, biasalah tengah malam-malam mestilah dengar macam bunyi guli apalah kan. Lepas tu satu hari tu pergilah borak dengan kakak sebelah rumah ni dekat pagar depan tembok rumah dia tu kan. Borak punya borak nak dekat maghrib. Sekali Mama cakap dengan kakak tu, Kak nak masuk dulu lah, nak maghrib ni. Mama masuk tanpa Mama perasan yang motor suami tak ada kat luar. Mama tak tahu dia keluar. Jadi Mama terus masuk beranggapan bahawa suami ada kat dalam rumah. Jadi Mama masuk dalam rumah, Mama pun biasalah kan, kita mestilah panggil kan. Cakap, panggilan nama dia. Abang. Oh abang. Tak ada jawapan. Lepas tu Mama pun cakap macam ni. Abang jangan main-main ni, maghrib ni nak menyorok. Sebab suami memang jenis suka bergurau. Suka nyorok belakang langsir. Terkejutkan orang macam tu kan. Jadi kita pun macam anggap gurauan lah benda tu. Panggil tak menyahut. Panggil tak menyahut.
Tapi mau masa tu mau tak perasan lagi yang motor dia tak dekat luar. Ha, tengah-tengah panggil-panggil tu dengar nyahutan dekat rumah 2 tingkat dekat bilik air atas, dengar suara dia menyahut masa Uish. mama panggil tu. Macam Okay. macam tu. Macam gitu. Suara dia sebiji suara dia. Okay. Jadi mama pun beranggapan dia berada dalam bilik air atas. Mungkin dia nak mandi ke apa kan. Mama pun naiklah atas. Naik atas, mama buka pintu. Dia macam bilik air tu yang pintu plastik yang macam sliding tu. Jadi mama buka, dia tengok tak ada pun orang dalam tu. Dia tak ada dalam tu. Lepas tu mama pun macam tiba-tiba fikiran mama jadi kosong. Jadi kosong, tak ada. Habis tu siapa yang menyahut tadi kan? Jelas tu kedengaran suara dia menyahut betul, dia. memang jelas, kuat jelas. Sebab masa tu mama panggil dia, masa tu mama masih kat bawah lagi. Kat ruang tamu bawah, bukan dekat atas lah. Jadi dia macam dia menyahut panggilan mama satu kali je. Gitu. Mama pun pergi lah ni atas, buka pintu tak ada. Waktu tiba-tiba fikiran jadi kosong, tak tahu nak menangis ke nak apa, dah tak tahu dah nak cakap apa. Mama turun balik, mama duduk dekat sofa. Mama selak pintu sliding kat luar, tengok motor tak ada. Jadi barulah confirm dia tak ada kat rumah. Memang dia tak ada kat rumah. Jadi terfikir-fikir juga siapa yang menyahut tu. Maghrib kan biasalah masa tu kan. Masa tu rasa rambut terpacak tak naik atas? Tak tahu nak cakap. Macam fikiran jadi kosong tau. Macam kosong. Jadi kosong, lepas tu tak tahu nak menangis ke nak apa. Tak tahu, dah menggigil, dah kesejukan dah. Menggigil tak tahu nak cakap apa, kesejukan dah. Sebab nyahutan dia tu sebiji kan? Betul. Nyahutan dia tu sebiji sangat suara dia. Sebiji sangat-sangat. Jadi masa mama dah turun bawah, duduk kat sofa, mama menangis. Sambil tu mama telefon dia lah. Abang pergi mana? Abang tak ada kat rumah, abang pergi mana? Tadi kan sebelum keluar kan abang dah beritahu abang nak pergi mamak kejap. Lupa ke? Dia kata. Lupa ke abang nak pergi mamak? Dia kata. Lepas tu dah lah balik lah cepat. Orang dah tak sedar hati lah. Lepas tu dia pun marah. Dia kata, itulah. Jalan lagi maghrib. Dah cakap kan, jalan lagi. Dia macam marah lah macam tu. Lepas tu masa dia balik tu, dia rasa tangan mama, muka mama semua dah, orang kata macam nak kena demam, sejuk kan. Jadi dia kata lain kali buat lagi lah macam tu. Takkanlah masuk rumah tadi tak perasan motor abang tak ada, dia tanya balik kan. Memang tak perasan, memang terus masuk je. Macam tu. Sebab benda ni kita tak, bukan orang kata, yelah kita bukan tahu benda ni berlaku dengan secara tiba-tiba kan, betul tak? Betul. Bukan kita rancang benda ni. Kadang-kadang benda-benda macam ni bukannya kita rancang, dia jadi secara spontan macam tu. Benda yang kita tak jangka, tahu tak? Betul. Jadi itulah. Sejak tu jadi dia ni pun kadang-kadang pergi mancing. Bila dia pergi mancing, dia bukan nak, orang kata kan kalau balik pada mancing jangan masuk rumah terus kan. Lepak-lepak dulu kat luar, rokok ke apa ke kan, baru masuk rumah. Tapi dulu dia kerap, dia terus masuk rumah. Macam dia balik rumah terus masuk dalam. Betul. Terus masuk dalam. Jadi yang kenanya pada Mawar lah. Macam nanti Mawar macam terperasan nampak laki aku bawa balik siapa macam tu. Nampak. Itu sebabnya kan, orang kata petua orang-orang lama ni kan, kita tak boleh tolak semua tau. Betul. Itu sebabnya orang tua-tua ni dia lebih berpengalaman tentang benda-benda macam ni. So kita jangan langsung tak ambil berat tentang benda-benda macam ni. Betul.
Sejak tu lah dia dah tahu macam tu, dia pun ikut nasihat orang-orang lama kan. Orang lama cakap kalau kau balik mancing kau jangan turun masuk rumah. Kau lepak-lepak dulu dekat luar sebelum masuk rumah. Adalah baca-baca doa ke sebelum masuk rumah tu, basuh kaki dulu ke, muka dulu ke, jangan terus masuk. Sebab kita tak tahu, kita kan balik daripada laut kan. Betul. Apa, kenapa semua. Jadi selepas Laut peristiwa ni tu, orang kata sampai sekarang orang tak boleh nak merungkai misteri laut. Misteri yang berada di laut ni sampai sekarang orang tak ya boleh nak betul. merungkai dia. Tapi Kalau ramai hutan orang boleh masuk. betul. Tapi ramai yang beritahu kat laut ni lebih, orang cakap lebih apa? Apa ni orang cakap? Istana syaitan, istana iblis. Betul. Di laut. Lagi kuat daripada dekat yang di darat lah macam tu. Betul. Dia banyak pantang larang. Sebab dua orang aja. Tapi tiba-tiba malam tu kawan dia kata, kejap aku nak pergi ambil barang kat darat. Kau tunggulah kejap dekat rakit kan. Waktu dia tunggu kawan dekat rakit, dia sambung lah mancing macam biasa. Tengah-tengah mancing tu dia dengar bunyi dekat rakit kan, dia orang ada sediakan dapur gas kan untuk jerang air, untuk masak ke kan. Ada orang macam orang petik-petik, Betul. petik apa tu? Petik dapur gas tu. Orang petik dapur gas Macam ada orang petik-petik dapur betul. gas tu. Untuk masak air macam tu lah. Tu dengar bunyi kuali macam tu. Tapi dia buat bodoh lah masa tu. Dia buat tak tahu je. Sampailah kawan dia datang semula. Dia cerita lah balik kat kawan dia. Kata, aku rasa tak sampai pagi kita mancing ni. Aku tak sedar hati lah aku nak balik. Dia kata. Suami cakap macam tu dengan kawan dia. Padahal dia dah rasa sesuatu kan, betul tak? Betul. So kawan dia pun cakap, kawan dia kata, yelah kalau macam gitu, takkan ni macam je kau ni. Yelah, memang lain macam lah, dia kata. Memang dia nak balik juga malam tu. Dia macam tak sedar hati, dia kata. Sebab dia dah kena kacau-kacau macam gitu kan. Betul lah. Tapi dia buat, kalau dia dah kena tak kacau macam tu, jangan tunggu lama lah. Betul. Lagi kalau macam tiba-tiba dia asyik, joran dia asyik, orang kata ikan makan je. Macam mancing-mancing banyak dapat ikan naik. Tu pun petanda juga. Macam cerita yang pertama dengan cerita yang kedua tadi lah. Ya betul. Sebenarnya kita umpan. Kita jadi umpan dia sebenarnya. Dia tarik perhatian kita, dia bagi ikan banyak. Lalas kita pun sesat lah, kita boleh terjumpa dengan dia lah, macam-macam. Ya betul. Itulah orang cakap, kadang-kadang kita duduk kat laut pun kita tak boleh nak orang kata cakap lepas Macam contoh lah kan. Contoh macam dia dapat ikan, lepas tu dia macam, walaupun dia anggap benda tu bergurau, tapi gurauan dia tak boleh lah macam tu. Contoh, ikan ni, aku ginikan lah ikan yang gitu. Tak boleh sebenarnya. Sebab itu macam pantang larang pemancing jugalah. Sebab Mama pun minat jugalah memancing. Ada jugalah dengar-dengar cerita daripada dia orang yang macam pernah berlaku macam-macam pengalaman dia orang lah. Orang kata pengalaman tu macam boleh jadikan iktibar lah untuk siapa yang mulut-mulut celupa ke apa ke berada kat laut. Memang mengena lah siapa yang mulut celupa tu. Mama pernah ikut suami pergi mancing? Banyak kali juga. Mula daripada tak minat jadi minat. Okey lah, macam kita macam boleh tenangkan fikiran, tengok kan laut. Lagi-lagi kalau kita asyik dapat ikan, dia seronok lah kan macam tu kan. Betul.
Ha. Memang betul. Mula-mula memang tak pandai, tapi bila dah suami ajak teman dia, kita macam terikut-ikut juga dia untuk memancing macam tu. Seronok lah bila dapat ikan, lagi seronok kan. Tapi Betul. memang pemancing ni dia nak kena ada perasaan sabar yang tinggi lah. Dia satu lagi pantang larang pun kita kena ambil berat. Betul-betul. Betul. Yang penting mulut lah, jangan celupar. Tu je. Betul. Kena jaga mulut. Tak kira lah kalau kita kat darat ke kat laut ke, kita kena jaga mulut kita. Jangan lepas cakap macam kat besar. Betul. Anak kau nangis. Itu je lah Bro Fai. Baik. Perkongsian Mawar. Terima kasih banyak Mawar. Sama-sama. InsyaAllah nanti kalau kata ada perkongsian yang lain, nanti Mawar boleh nampak Boleh, profil buat live, boleh naik lagi ya. Jangan serik ya. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.